Hari tu kita baru tengok single event sahaja. So ni kita nak tengok multiple event. Okay, sebelum kita nak tengok multiple event tu, okay, tengok dia kata kat sini, dia kata apa dia multiple events tu? Multiple event involve multiple trials or a combination of things that have to happen. Okay, contoh kalau multiple trials tu contoh macam kalau kita baling dadu, baling dadu tu ialah dia punya eksperimen. Baling dadu and then sekali itu ialah satu event dan kita akan dapat satu outcome. And then baling dadu lagi sekali. Okay. So dia punya eksperimen masih sama, baling dadu. Tapi kali ni dah jadi event yang kedua. Okay. So ini melibatkan multiple trials lah. Okay. Ataupun contoh kalau saya kata kita ada letak bola macam-macam colour dalam satu jar. Lepas tu kita ambil satu. Okay, ambil satu, kita letak luar. So itu melibatkan satu eksperimen, satu trial dan ada satu outcome. So kalau kita kita ambil lagi satu bola. Tadi ambil bola, tak kisahlah bola nak letak balik ke, bola nak ambil satu bola, tengok lepas tu awak keluarkan bola tu. Okay, lepas tu buat lagi sekali, ambil lagi satu bola. So ini dah melibatkan multiple trials ataupun multiple event. Okay, jadi dia punya result akan berbeza tau kalau macam tu. So kita tengok macam dia kata for example throwing 2 dice. Okay, baling dadu tadi saya kata baling satu dadu, baling sekali, betul ambil baling lagi sekali kan. So boleh juga kalau kita baling 2 dadu serentak. Okay, 2 dadu serentak. Okay, satu eksperimen tapi dia ada dua outcome. Okay, kat situ ada dua outcome. Kenapa ada yang left Tengok kat situ ada yang left the meeting. So, sekejap. Okay. Kemudian kita tengok ni, for multiple events, the way to determine sample space is not as simple as the single event. Okay, ni dia kata sample space ni. The way to determine sample space. So kita tengok sample space. Macam saya hari tu masa pengenalan tentang probability ni saya pernah cerita tentang sample space kan. So kita tengok betul-betul sample space. Sample space ni kalau kita buat, okay, sample space ada boleh banyak bentuk. Macam ni dia kata dalam bentuk table. Okay, lepas tu boleh juga dalam bentuk tree diagram. Saya suka tree diagram ni. Okay, ataupun boleh juga kalau awak nak listkan aja. Kat sini tak ada, dia bagi dua tu je. So kalau nak listkan je pun boleh. Okay, tapi saya tak pandai listkan ni. Saya suka biasanya sama ada table ataupun probability tree lah. Tapi saya suka ni tree diagram ni. Sebab dia macam spontaneous kita boleh buat. So apa dia? Macam mana nak buat ni? Apa dia sample space? Okay, ataupun possibility space. Kita panggil sample space lah Sample space ialah semua kemungkinan yang ada. Okey, yang ini dalam bentuk table. Contoh contoh for example ni dia kata for example what is the total combination do we have when a dice and a coin are thrown together? Okay, when a dice and a coin are thrown together, maksudnya kita ada coin. Kalau kita ada satu coin, okay, coin tu ada dua side kan? Satu depan, satu belakang. So biasanya kalau orang putih punya coin atau penny tu dia panggil satu tu head, belakang dia akan jadi tail. Okay, head or tail lah. So satu coin biasanya dia akan ada head ataupun tail. Okay. Okay, lagi satu kalau kita ada dadu lah. Kalau kita ada dadu, okay, dadu bentuk dia cube kan. So kita ada satu, lepas sini ada dua, lepas sini ada satu, dua, tiga. Okay, tiga side lagi ada 4, 5, 6 lah. Okay, jadi apakah sample space untuk coin? Kalau kita baling coin, possibility yang kita akan dapat hanya dua sahaja, iaitu sama ada head ataupun tail. So tengok dekat sini kalau coin kita dapat head atau tail.
Ini kalau pakai table. Dan table ni dia sesuai bila melibatkan dua event. Okay, melibatkan ada dua event. So satu kita boleh letak untuk yang kategori vertical ni, satu lagi kita boleh letak kategori horizontal. Okay. Kemudian kalau kita ada dadu, okay, dadu sample space dia ada 6 je. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Jadi apa possibility yang bila kita baling kan, kita baling serentak. So mungkin yang coin ni akan dapat head. Lepas tu yang dadu tu mungkin kita dapat 3. Okay, tapi apa possibility lain? Semua possibility yang ada. So kita boleh buat dalam bentuk table macam ni. Okay, yang atas ni kalau semuanya head je, head. So kat sini maksudnya dice dia dapat 1 tapi coin dapat head. Dice 2, coin head. Dice 3, coin head. Okay, tapi setiap satu ni semua tak sama kan? Yang ini 1 head, yang ini 3 head, 4 head, 5 head, 6 head. Okay, kalau coin tu baca tail pula, dia akan jadi 1 tail, 2 tail, 3 dan tail sebenarnya. Dia kan coin and coin and dice kan. Okay, so mungkin kita dapat head dan juga 1. Ataupun kita dapat tail dan juga 2. Okay, so semua kemungkinan itu kita boleh listkan. List boleh, nak jadi table pun boleh. Okay, ini contoh dia punya sample space. Lagi satu contoh, kita boleh buat dalam bentuk probability tree. Ni apa ni? For example, the following tree was used by the federal government pula as part of an early warning program to assist the risk of more eruption on Mount Pinatubo, an active volcano in the Philippines. Tu dia, Oh, ini memang ambil daripada sumber berita ni. Betul, online math learning photo courtesy of US Geological Survey. Kau main. Okay, tak nampak lah tulisannya. Ataupun kan, saya gunakan contoh yang sama ni. Coin dan juga dadu. Okay, tapi tak ada coin kat sini. Kepada kalian ni adalah head atau head. And then kalau kita apply, dan kebarang kalian tu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tekan dulu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita punya sample space kita akan dapat kalau macam ni ikut dia punya ranting ni. Head dan 1. So kat sini kita dapat head dan juga 1. Yang ini kita dapat head 2, head 3, head 4, head 5, head 6. Yang ini kita dapat tail 1, tail 2, tail 3, tail 4, tail 5, tail 6. So total ni ada berapa sample space? Kiralah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So total dia ada 12. Okay, ada 12 sample space. Faham tak kelas? Sample space. Nanti kita tengok macam mana nak guna sample space untuk jawab soalan. Kelas. Faham Puan. Thank you Amin. Yang lain? Okay, madam. Dengar ke tak dengar? Sharma. Dengar tak? Dengar, madam. Dengar Hai. Okay. So macam mana kita nak guna pula? Saya tengok ada yang keluar masuk ni, kenapa line tak stable Kita tengok yang bawah ni lah. Yang ni dia kata macam mana nak buat kan. Okay, tak apa. Kita terus tengok contoh Okay, contoh mana dia punya ni? Ni apa contohnya? Apa soalannya? Soalan. Okay, ini soalan Probability of each outcome. Okay, ni soalan dia. There are 7 bottles ni. Soalan dia ialah
there are 7 bottles filled with seeds. Okay, ada 7 botol diisi dengan biji benih. Out of 7 bottles, 5 are filled with grade A seeds and 2 are filled with grade B seeds. So daripada 7 botol ni, 5 grade A, 2 grade B. Lepas tu dia kata, if 2 bottles are chosen at random, one after the other with replacement. One after the other with replacement ni maksudnya dia macam ni. Kita ada 7 botol kan. Lepas tu dia pick satu, dia tengok je. Lepas tu dia letak balik di tempatnya. Bermaksud tadi dia ada 7. Kita pick satu, letak balik. So kalau kita nak buat trial yang kedua, bilangan botol tu masih sama 7. Unless kalau dia soalan, dia kata pick one without replacement. Without replacement maksudnya tidak diletakkan semula. So maksudnya dia ambil satu, dia terus keluarkan. So bila ambil satu, terus keluarkan, jadi total tadi dah tak samalah. Kalau contoh kita ada 7, ambil satu terus keluar. So kat dalam sekarang tinggal 6. Jadi untuk second trial nanti, sample space dah jadi 6. Bukan lagi 7. Okay, so kena baca ayat betul-betul. Macam ni, with replacement. Semula. Okay, with replacement, dia diletakkan semula. Dia ambil satu, lepas tu dia letak balik di tempatnya. Okay, calculate the probability that one bottle is grade A and the other bottle is grade B. Okay, so kat sini dia ajar macam mana nak buat probability tree lah. So, kita ada 7 kan, kita ada A dan B. Tengok dekat sini macam mana dia buat Dia guna dalam bentuk pecahan. Sebab A tadi dia kata yang grade A ada 5 botol. So dia jadi 5/7. Yang B ada 2 botol. So dia 2/7. 2 daripada 7 botol tu adalah grade B maksud dia. Okay. Lepas tu dia kata tadi apa? Soalan dia kata if 2 bottles are chosen at random. Maksudnya ada 2 kali ambil, one after another with replacement. Okay, so dia punya cabang bertambah tau. Untuk first trial, okay, dia ambil satu botol kan. So kalau botol A ada 5/7, botol B 2/7. Dia letakkan balik, bermaksud untuk second trial, dia punya sample space masih 7. Okay, so kalau tadi katalah mula-mula kita ambil A, botol pertama tu kan kita ambil, kita tengok oh ini biji benih A, lepas tu kita letak balik. Jadi A tadi daripada 5, so bila kita ambil satu dia dah jadi 4 kan. Tapi sebab dia kata with replacement, maksudnya dia letak balik kat tempat dia, so total tetap jadi 5 juga. Ni nanti probability tree, nanti kita tengok selepas ni soalan kalau dia berkurang. Okay, sekarang ni dia punya ni sama. So outcome dia, outcome yang kita bakal dapat so dekat sebelah kanan ni kita listkan. Kalau tengok ranting ni, untuk yang pertama ni dia akan jadi A dan A. Okay, ini adalah simbol dan simbol intercept ni, oh alamak salah. Kita pakai highlight. Simbol intercept ini ialah dan, maksudnya A and A. A and A. A dan A. Kita dapat yang kali pertama tadi A, kali kedua pun A. Okay, so A dan A. Lepas tu kalau kita tengok ranting bawah ni, ini adalah A dan B. Sebab tu dia keluar kat sini A dan B. Okay. Internet unstable. Okay je. Saya keluar dekat saya punya ni warning. Your internet is unstable. Abaikan selagi boleh. Suara saya jelas, masih jelas kan ke putus-putus? Masih jelas pun. Jelas. Okay, thank you. So kalau first trial kita ambil tengok ranting bawah ni. First trial ambil B, lepas tu second trial dapat A, maksudnya kita dapat B dan A. Okay, B and then A. So B ni 2/7, A ialah 5/7 macam tu. So kalau yang bawah sekali kita dapat B dan B. Okay, ini adalah semua sample space yang kita listkan. Maksudnya ada 4 lah. 4 sample space. Balik kepada soalan, okay, sebab saya kalau buat ni memang kejap-kejap tengok soalan, kejap-kejap tengok soalan, nak pastikan kita jawab betul. So soalan ni sekarang ialah calculate the probability that one bottle is A, the other bottle is B.
Okay, kita tengok sample space kita. Kalau yang ini ialah A dan bila nak pakai highlight, terlupa pula kan. Ini ialah A dan A. Okay, yang ini ialah B dan B. Dia tak nak dua-dua yang sama. Dia nak probability yang satu A, satu B. Tapi dia tak cakap pun A, B, okay, A, B yang ini memang masuk lah. Okay, yang ini memang masuk A dan B. Tapi boleh jadi juga kali pertama kita ambil B, kali kedua kita dapat A. Maksudnya dua trial tu dia tak nak dua yang sama. Dia tak nak A dan A, dia tak nak A dan B. Okay, maksudnya dia mesti berbeza. So, jawapannya yang kita akan dapat nanti ialah yang ni lah saya pakai yang colour apa entah kita. Colour pink ada pink. Tiba-tiba rasa nak pink pula hari ni kan. Dan so kita ambil pink. So yang jawapan yang dia nak tu ialah A and B or B and A. Okay. Probability yang dia nak tu mestilah A, probability of A and B or probability of B and A. Macam ni. Okay. Ni dia minta ni. A and B ataupun B and A. So A and B ni, bila cakap A and B, A and B ni maksudnya kita tengok dekat sini. Bila A, lepas tu B ni ranting dia. A, yang ini 5/7, lepas tu B 2/7. Operasi tengah-tengah darab So ini 5/7 darab dengan 2/7. Okay. Bila OR kita guna tambah or probability B and A. B and A ialah ranting bawah ni. Ini B, lepas tu dia naik sini A. B and A maksudnya 2/7 darab dengan 5/7. 2/7 darab dengan 5/7. Lepas tu awak pun masukkan dalam kalkulator and then dapat satu jawapan. Okay, kat situ dia bagilah jawapan dia dapat 14/49 atau boleh potong-potong jadi 2 berapa tu? Boleh potong tak? 14/49. 7 tu kan? 2/7. Ya ke? Oh. Ni dia salah ni. Ni dia salah. Sekejap tengok ni dia salah. Probability of B and A. B and A kita tengok sini kan? B and A. B and A ialah 2/7 kali 5/7. 2 kali 5, 10. 10/49 sebenarnya. So sini sepatutnya 10. Salah kat buku tu. Yang bawah ni. So sepatutnya dia dapat kat sini. 5 kali 2 sini dapat 10/49. Tambah dengan ini pun 2 kali 5 kita dapat 10/49. So kita dapat sepatutnya 20/49. Okay. Yang itu tak boleh potong. So ni kena tengok baiklah. Ada salah kat situ. Betul kelas? Cek sama-sama dengan saya tak? Betul tak Amin? Amin on mic tapi tak cakap. Betul buku tu silap, so tolong betulkan. Nanti takut kalau korang buat revision nanti kan confused. Kenapa yang ramai yang left ni? Left the meeting. Okay, ada soalan? Dia orang lain slow kan? Lain slow. Kat mana? Taman Poli? Ya ke? Sorry lah Kan kalau korang pergi poli hari ni pun susah. Tak adalah. Reason tak ni bukan sebab saya tak tahu pun saya tak ada. Saya dah tak pergi tak pergi office tadi tengok orang office yang cakap. Okay. Faham ke? Boleh kita tengok contoh? Example 1. Kita tengok example 1 guys tu. If two dice are thrown, how many possible combination of these two? Soalannya apa? Okay. How many possible combination?
from the tables we can see clearly, ini kalau dia pakai table, sebab dia kata 2 dice jadi ada dadu pertama sample space dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 lah. Kalau dadu kedua dadu juga, so dia ada 6 juga. Jadi dekat sini apa soalannya? Soalannya ialah apa? Oh ni suruh buat ni je. Solution using table. Tak ada. Okay, sorry. Solution ni dia suruh minta ni je. Minta buat sample space je. Bukannya soalan probability. Kalau kita tengok ni. Okay, so kita tengok example tu ni. Example tu ni ialah contoh pakai sample space probability tree. Tapi kat sini dia guna ni without replacement. Okay. 5 cards are labeled A, B, C, D and E. 2 cards are chosen one after another without replacement. What is the probability that both cards are vowel? 5 cards are labeled A, B, C, D and E Maksudnya kita ada A, B, C, D, E. Okay, A, B, C, D, E. Vowel apa vowel? Apa itu vowel? Apa dia huruf vowel? Huruf vowel ialah huruf vokal A, E, I, O, U. So dekat sini, vowel kita ada apa? Vowel kita ada huruf A dan juga E sahaja. Okay, jadi kita ada 2 vowel. Okay, maksudnya vowel kita ada 2/5. Okay, manakala untuk vokal pula, kita ambil kuning lah. Untuk vokal kita, vokal pula, vokal samalah. Consonant lah. Okay, huruf consonant ialah selain daripada A, E, I, O, U. So kita ada B, C, D. Okay, untuk consonant maksudnya kita daripada list A, B, C, D itu consonant ada 3 je. B, C, D kan. So kita ada 3/5. Okay, sekarang ni huruf-huruf ni dia tulis atas kad. Jadi ada 5 kad. So dia kata what is the probability that both cards are vowel? Okay, dia kata macam ni. 2 cards are chosen one after another. Maksudnya dia bukannya ambil serentak. Dia ambil satu dulu. Lepas tu dia tengok. Okay, without replacement maksudnya dia ambil satu terus keluar. Okay, terus letak luar. Maksudnya total daripada 5 dah jadi 4. Okay, total daripada 5 dah jadi 4. Okay, so kalau macam ni saya suka guna probability tree. Kita ada 5. Okay, vowelnya ialah 2/5 je. Consonant ada 3/5 untuk first card. Bila ambil second card maksudnya satu tadi ambil letak luar kan. So kita ada second card, ambil second card, total kat dalam dah jadi 4. So tengok kat sini. Kat sini dia dah jadi 1/4, 3/4. Dia punya per tu dah jadi per 4. Sebab total dia 4. Okay, lepas tu atas sini kita nak letak berapa? Kalau kali pertama kita ambil tadi vowel, maksudnya sekarang bila dah letak luar, vowel pun akan berkurang kan. So, vowel daripada 2, ambil 1, letak luar, dia dah tinggal 1. So, kalau kali kedua kita ambil vowel juga, dia punya probability ialah 1/4 je. Kali pertama tadi, 2/5. Sebab kan saya kata konsep dia ialah total kecil per dengan total besar. Total besar tu mesti total semua. Total kecil tu ialah kategori yang dia minta. Macam ni dia minta vowel. Okay, so total kecil vowel 2. Asalnya 2. Bila 1 dah tolak, dah buang kan. Kita dah ambil 1, kita dah buang letak luar. So kat dalam dah tinggal 1 lah. So bila kita ambil kali kedua, probability dia dah jadi 1/4. Faham tak kelas? Lambatnya nak tunggu korang punya respon ni. Faham. Ni yang geram ni. Kang tak boleh buat online lagi Kang kalau tak ada respon je ni. Okay. So, itulah gunanya probability tree. Jadi contoh. Kalau kali pertama ambil vowel, lepas tu kita terus keluarkan. Okay.
Yang berkurang tadi ialah vowel. Konsonan masih sama 3. So kalau katalah kali kedua kita ambil tu konsonan. Total kecil dia konsonan masih sama 3 sebab tadi yang buang tu ialah vowel. Okay, tapi total besar dah memang kurang 1 dah. Sebab satu vowel dah keluar, jadi total besar dia total dekat dalam tinggal 4 je. So untuk second card, tapi kalau konsonan kita dapat 3/4. Okay, ini cara nak buat sample space. And then kalau soalan dia kata what is the probability that both cards are vowel. So bila kita buat probability tree, kita boleh tengok kat sini. Kat sini, okay, ikut ranting ini atas ni ialah vowel and vowel. So inilah yang dia nak. Okay, dia nak yang vowel and vowel ni. Okay, kalau kita pergi ranting bawah, dia jadi vowel and consonant. Maksudnya mula-mula ambil satu vowel, kali kedua ambil dapat consonant. So ini probability kat sini. Kalau yang bawah ni kali pertama consonant, kali kedua ambil vowel. So dia dapat consonant then vowel. Kat sini ialah consonant then consonant. Okay, soalan nak vowel and vowel. So kita kira yang atas ni sahaja. So vowel 2/5, tengok sini dia tulis 2/5. Then vowel, maksudnya darab 1/4. Okay, sebenarnya ada satu konsep lah, tapi sebenarnya tak boleh lah nak pakai sangat pun. Kalau kita kata macam ni kan, probability of vowel then vowel. Bila cakap N tu vowel and vowel, maksud kita dapat kad tadi ialah yang pertama dapat vowel, yang kedua pun vowel. So vowel and vowel. Bila cakap N tu kita pakai darab. Tapi sebenarnya konsep ni tak boleh nak apply sangat lah. Dia apa-apa pun memang kena baca soalan. Macam tadi kan, yang soalan yang ini kan dia A and B or B and A. So A and B ni saya darab. B and A ni darab. Tapi O ni saya pakai tambah. So bila O pakai tambah. Tapi mostly lah, most question boleh pakai konsep ni. Tapi saya tak berani nak cakap confirm memang boleh tak. Sebab dia probability ni dia banyak ayat. So awak kena faham N tu N apa. Okay, kalau O tu O apa. So kena faham ayat juga. Okay, but mostly saya guna konsep tu lah. Untuk kebanyakan soalan standard awak ni, kalau tengokkan pattern soalannya, boleh, it's applicable. Okay, boleh pakai. Example 3, 10 cards are numbered 0 to 9, divided equally into 2 boxes. 1 card is chosen from each box. How many possible combinations of these two numbers? 10 cards are numbered and then divided. 5 cards in the first box, 5 cards in the second box. Lepas tu, tak ada, macam tu je. Tak banyak lah contoh dia kelas. Lepas tu terus complementary event. Kalau ini example tu, ini terus complementary. Ada soalan-soalan nak? Kat mana kita nak tengok soalan? Ni konsep je ni, saya nak soalan. Ace card and queen card. Yang ini pun contoh. Example tu contoh. Saya nak contoh yang ni tadi. Ini adalah contoh, sebenarnya ini soalan sample space kan. Sorry saya buat next sebelum complementary tadi. Mari saya tunjuk contoh lain lah. Saya tunjuk contoh yang daripada sini. Kita sekarang multiple event. So, macam multiple event Multiple event, saya nak yang dependent. Dependent without replacement. Okay. Cuba tengok contoh ni. Okay, a bag contains 5 green beads and 4 red beads. Beads apa? Manik So ada 5 dan juga 4. 5 warna hijau, 4 warna merah. A bead is taken from the bag, its colour is noted without replacement. Okay, dia ambil satu manik, lepas tu dia tak letak balik. Ambil terus keluar.
Okay, a second bit is then taken from the back. So sekarang maksudnya apa? Sample space dia dah berubah. Sample space dah berubah. Ambil kali pertama, kita kena tengok color apa. Okay, and then kalau color tu kita buang, maksudnya color tu pun akan, total dia akan berubah juga. What is the probability that the two bits are different colours? Okay, dia nak color yang berbeza. So, cuba tengok dekat sini Cuba tengok kat sini. Semua total ada 9. Yang mana green ada 5, red ada 4. Okay, SS ni sample space. Sample space dia 9. Kalau ni saya boleh letak macam ni. Okay. So, kali pertama ambil first trial, sample space dia 9. Yang mana greennya ialah 5, red ialah 4. Kali kedua, sample space dah kurang 1 sebab dia cakap dalam soalan without replacement. Okay, so dah tolak 1. And then yang ini bergantung kepada kali pertama tadi ambil warna apa. So, saya suka buat probability tree macam ni lah. Okay, kali pertama, kalau kita ambil green ialah 5/9. Kalau kita ambil red ialah 4/9. Kalau kali kedua kita ambil, nampak tak ni kelas? Dia macam ni Saya kena ketepikan lagi ke? Nampak tu? Tadi macam tak nampak okay. So kalau kali kedua kita ambil, okay. Kalau tadi kita ambil green, maksudnya green pun dah tolak 1. So yang ni sample space, tengok per dia ni, per ni semua dah tolak 1, dah per 8. Okay, kalau kali pertama ambil tadi 5, sekarang bawah dia dah tinggal 4. Bawah pula, apa total green? Green dia dah tinggal 4. Per bawah pun dah tolak 1. Maksudnya green tolak 1, sample space pun memang tolak 1. So ini maksudnya kita dapat green and green. Okay, kalau yang kita dapat tu ialah green and red, green 5/9, okay, dia dah tolak. Tapi kalau kali pertama ambil green, red tak terjejas. Okay, total red masih sama. Total red dalam ni masih lagi 4. So dia 4/8. Okay, berbeza kalau kali pertama kita ambil red. Red asalnya memang 4, so dia 4/9. Kalau kali pertama ambil red, kali kedua ambil green. Green tak terjejas, green asal dia memang 5. So dia punya probability ialah 5/8. So kalau kita dapat red and green, so dia jadi kat sini 4/9, lepas tu dapat 5/8. Yang ini pula ialah red and red. Okay, sama, tolak 1. Kalau kali pertama red, 4 pun dah kena tolak 1. So dia jadi 3 lah. 9 memang tolak 1. So 8. So jadi 3/8. Okay. So dia kata kat sini, what is the probability that the two bits are different colours? So tengok dekat sini. Ini kalau kali pertama tadi green and green. Okay, bawah sample space kita dapat green and red. Ini different colours, okay? Green and then red. Yang ini pun different colours. Red and then green. Lepas tu kat sini adalah red and red. Okay, yang dia nak different colours, so antara dua ni sahaja. Green and red or red and green. Okay, so saya buat dekat sini. Probability of green and red. Green and red kita ambil lah. Green 5/9 and then red 4/8. Okay, or saya guna tambah probability of red and green. So red ialah 4/9 and then green ialah 5/8. Tekan kalkulator, so nanti awak akan dapat probability-nya ialah 5/9. Boleh faham? Boleh. Ya, ada soalan? Ada soalan tanya Ni saya tak suruh on camera ni. Tak dengar ke tak you all ni sebenarnya? Dengar. Dengar Alhamdulillah yang dengar tu. Sorry lah saya ni yang soksek pula ni. Ada tak apa-apa yang best sikit? Ni pun best juga ni sebenarnya. Tapi kan takut nanti awak pening . Kita habiskan teori dulu boleh tak? Mana tadi? Oh salah. Kita habiskan teori sekejap. Balik kepada awak punya nota modul. Okay, nota modul kita tengok complementary event sikit.
Apa dia complementary event? Complementary event ialah complement of an event is all the outcomes that are not the one event that wanted. Apa benda dia cakap ni? Okay, senang cakap macam ni. Selama ni kalau kita buat soalan, kita akan tengok kan soalan minta apa kan. Macam dia kata probability that the two beds are different colours. So tadi awak ambil green and red and green. Okay. So apa dia complementary event? Complementary event ialah kita cari benda yang dia tak minta. Okay, kita cari benda yang dia tak minta. So kan korang macam-macam puan ni, benda dah tak minta dah tak payahlah cari. Kan? Tak. Okay, ada benda, ada soalan, bila kita guna complementary event ni dia lagi senang. Okay, kita tengok yang ni macam senang tak? Okay, boleh lah. If one day is picked from a week, what is the probability of picking weekdays? Okay, so dia cakap ni, kalau satu hari dipilih daripada satu minggu. So seminggu tu ada 7 hari. Awak tahu ada Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Okay, what is the probability? Pilih satu, apa probability yang awak pilih tu ialah hari weekdays. So ni tak nampak sebab dia senang tau. Kan? So kita hanya ada Isnin. Kita ada salah pula pakai pen. Kita ada Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, ada Sabtu, ada Ahad kan. So apa probability yang kita pilih satu tu ialah weekdays. So kat mana weekdays? Weekdays yang ini kan sampai Jumaat. Ni kalau kita kat ni 9 lah jangan cerita kat Johor ke dekat Kelantan, kat Kedah lain sikit lah. So kita tengok dekat ni 9. Okay, ni 9 weekday dia ialah Isnin sampai Jumaat. Okay, hari Minggu atau weekend ialah Sabtu dan Ahad. So apa probability yang kita pilih tu ialah weekday. Senanglah kat sini sebab dia 5 je boleh kira. So dia jadi 5/7. Okay. Cara lain untuk kita cari ialah kita cari yang dia tak minta. Yang dia minta ialah weekdays. So Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. So yang dia tak minta itu ialah yang ini. Yang ini dia tak minta. Okay, yang dia tak minta ialah Sabtu, Ahad. So kita ada Sabtu dan Ahad. Maksudnya Sabtu, Ahad tu ada 2/7. Jadi macam mana kita nak cari? Kita bolehkan gunakan konsep complementary event. Simbol complementary event ni biasanya dia ada garis ke atas ni. Okay, ataupun kadang-kadang dia guna apostrophe. Contoh kalau probability of A kan, dia akan guna probability of A ada apostrophe macam tu. Itu maksudnya selain daripada A. Ni simbol yang digunakan selain daripada A. So macam mana nak cari? Kita boleh gunakan konsep 1 tolak dengan probability of A. Kita nak cari selain daripada A, kita boleh guna konsep 1 tolak dengan probability of A. Okay, macam kita punya kat sini kan. Sana sikit. Okay, kita tahu yang ini ialah 2/7. Okay, so macam mana kita nak dapatkan probability of weekdays tadi? Kita gunakan konsep probability of ni dia pakai apa? X apostrophe tu kan. So pakai X lah, okey lah. Ataupun senang apa weekdays, probability of W lah saya pakai. So probability of W yang ada apostrophe maksudnya kita akan gunakan dia nak probability of weekdays. Maksudnya probability of weekdays ialah sama dengan 1 tolak dengan probability of yang bukan weekdays. Dia samalah ni kan kalau kita pindahkan ni, ini kan negatif, bila pindah ke sebelah kiri kan dia jadi tambah. So PX ni pindah sebelah sana jadi tolak. Daripada formula yang sama tu kita boleh olah dia. So ini dia akan jadi apa? 1 tolak dengan 2/7. Okay, 1 tu kan sama dengan 7/7. So 1 tolak 2/7. 7/7. 7 tolak 2 ialah 5/7. Jadi kita ada 2 cara lah. Satu ialah kita gunakan cara memang kita cari terus daripada sample space. Satu lagi cara ialah kita cari yang dia tak nak tu and then 1 tolak dengan answer tadi. Yang dia tak nak tadi ialah 2/7. So 1 tolak dengan 2/7 dapatlah 5/7.
Yang ni tak nampak sangat kegunaan dia lah, macam lah. Dah tu cari je lah, terus dapat je kan 5/7. Okey, kita guna contoh. Okey, contoh ni Example 2 ni. A bag contains 15 bits, ada 15 manit, 6 colour merah, the rest are blue and green. Dia bagi 6 merah je. The rest are blue and green tu dia tak bagi berapa. Okay, blue berapa, green berapa tak bagi. If a bit is drawn at random, what is the probability that the colour of the bit is red? Okay, ada 2 soalan kat sini. Okay, ada 2 soalan. Yang pertama ialah dia minta satu, apa probability kalau colournya ialah red. Yang lagi satu ialah probability kalau dia bukan red. So, probability of drawing red. Draw tu maksudnya ambil. Lucky draw, bukannya draw lukis Lucky draw maksudnya apa? Pilih secara random tu. Okay. Dia ambil satu dapat warna merah. Warna merah ialah 6/15. Okey lah, 6/15. Sebab dia bagi red 6 kan, total semua 15. Yang selain daripadanya ialah berapa? Kita boleh tolak je lah. So, 1 kalau tolak dengan 6/15, kita dapatlah 9/15. 1 ni sama dengan 15/15 kan? Kita ambil denominator dia, 15/15. So, kalau 15 tolak 6 dapat 9/15. Faham tak kelas? Konsep complementary event. Complementary. Dia buat senyap lah. Faham ke tak? Faham. Faham Faham. Macam tak boleh pergi lagi ke tak ni? Kan saya nak suruh buat soalan je. Faham. Saya suruh buat soalan je lah, boleh tak? Setakat kita belajar multiple event tadi. Multiple event yang saya ajar tadi ialah ada 2. Satu, kalau with replacement itu kita panggil sebagai independent event. Okay, apa yang multiple event tadi? Multiple event. Okay, dia ada independent. Dan juga lagi satu ialah dependent event. Independent event jadi apa? Independent event dia bebas. Maksudnya yang saya kata kalau yang ini with replacement. With replacement yang ini. Okay, independent event tu kalau saya kata with replacement maksudnya kalau kita ada total, lepas tu kita ambil satu, kita tengok je. Lepas tu kita letak balik di tempat dia. Okay. Kemudian kalau dependent event ni pula, ialah bila dia without replacement. Okay, ni saya capture balik apa yang saya dah ajar setakat ni without replacement maksudnya kita ambil satu, kita tengok, lepas tu kita letak luar. Without replacement ni maksudnya bila kita buat event kali kedua tu, sample space dah berkurang and then total bagi kategori yang kita ambil tu pun dah kurang. Okay, dependent. Apa maksud dependent? Maksudnya, event kali kedua bergantung kepada event kali pertama. Okay, kebergantungan, dependent. Independent tu awak tahu dia bebas. Independent dia bebas. Maksudnya kalau bila dia cakap with replacement, ambil satu dia tengok je, dia letak balik di tempat yang sama. So ini adalah independent event. Maksudnya event kali kedua yang kita ambil tadi tu tidak akan bergantung kepada event kali pertama. Event kali pertama tidak memberi kesan kepada event kali kedua. Faham tak? Faham ke saya cakap ni? Faham ke? Faham. Faham, madam.
Ya, boleh ke? Boleh kan. Korang lah tu kan. Okay. Dependent tadi bergantung. Maksudnya kita ambil kali pertama, kita dah tolak satu. So, bila buat kali kedua, total-total dah kena tengok balik. Dia dah berubah. So, ini maksud bila without replacement. Ini adalah dependent event. Event kali pertama memberi kesan kepada event kali kedua. Okay, ini adalah multiple event yang saya dah ajar lah. Kemudian ada lagi satu yang saya ajar ialah complementary event. Okay, ada lagi satu sebenarnya conditional probability. Yang tu saya ajar nantilah Kan banyak-banyak sangat takut korang tak boleh masuk kan. Okay, dia banyak contoh je. Saya nak soalan boleh tak? Soalan. Ini adalah conditional probability. Saya nak soalan. Oh, soalan tak ada Ni semua nota. Tengok soalan. Ni. Modul exercise ini kan. Ada banyak ni sampai 14. Okay, saya nak first dice is twice the score of the second dice. Saya nak awak buat soalan satu. Random. The sum of number is 9, the product of number is 18. Okay, buat nombor 2. Buat nombor 3. Buat nombor 4. Pun dah boleh. Buat nombor probability, prime number, even number, odd number or a multiple of 4. Okay, buat dulu. A, B, C tu boleh. Oh, nombor 6 pun boleh. Okay, nombor 7 ni rasa belum lagi. Ini adalah bukan complementary. Conditional probability. Rasanya dia conditional probability. Okay, try buat dulu korang. Buat dulu, at least nombor 1 sampai nombor 6 tu dah boleh buat dah. Okay, cuba buat dulu. Okay. Faham tak soalan ni? Soalan dalam exercise tengok dekat belakang-belakang sikit. Dekat selepas conditional probability tu. Two dice are thrown together. Ada 2 dadu. Okay, dibaling serentak. Calculate the probability that the score on the first dice is twice the score on the second dice. Boleh buat table pun boleh. Kalau awak nak buat sample space pun boleh. Kalau saya macam saya katalah, saya suka sample space kan. Walaupun dia nampak serabut sikit tapi saya senang nak baca. Saya boleh je. Okay. Two dice are thrown together. Maksudnya sekarang ni ada dadu nombor 1. So dadu nombor 1 ni kita ada apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan. Lepas tu ada dadu kedua. Dadu kedua ni kalau dia nak pecah dia jadi macam ni tau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia pecah kecil macam ni. 6. Okay. Okay, ni pun dia akan jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ataupun sebenarnya kalau awak nak buat table pun boleh juga ni. Tapi kalau buat table. Okay. Takut kan awak guna ni, takut awak tak nampak lah. Saya sebenarnya lagi suka probability tree tapi dia serabut sikit. Okay, kalau nak buat kemas sikit kita buat ni lah. Baling kali pertama kita ada dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, baling kali kedua kita ada dice yang kedua kita buat ke bawah ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so kalau saya buat table. Ni 2. Lepas tu kita ada 3. Buat semula Lepas tu kita buat macam ni pula. Nasib baik ada ni kan. Tools yang dia boleh luruskan ni. Kalau saya buat warisan tu tak lurus lah. 4, 5. Ni boleh ke sana sikit tak?
5. Ni pun sana sikit. 6. Okay. Kat sini dia akan jadi 1 dan 1. Okay, kat sini dia akan jadi 1, lepas tu 2. Kat sini 1 dan 3. 1 dan 4. Ini tadi 5, 6 kan? Oh, saya patut buat ni lah. Saya patut buat colour lain. Sekejap Sini ada 5, 6. Nak menampakkan dia punya tu. Okay, ni 1 dan 1. Sini 1, 2, 1, 3, 1, 4. 1, 5, 1, 6. Kat sini dia jadi 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6 kan? Okay, boleh buat sampai habis. Kalau nak nampak, okey lah. Kita buat kali pertama ni, kita buat lah habis Ini 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6. Ini 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6. Okey. Sekarang ni, ini sample space kita. Okay, ni sample space kita. Kita boleh buat, kalau nak buat cara saya tadi sample space apa tu boleh. Tapi nanti dia akan memanjang ke bawah. Macam takut tak muat pula. Takut korang tak boleh nak baca. Okay, so kita ada satu lagi pilihan. Kita boleh gunakan table. Okay, buat table macam ni. So maksudnya dia ada 2 dadu. Yang ini 1, yang ini 1. Okay, 2 dadu. So soalan dia sekarang, calculate the probability that the score on the first dice is twice the score on the second dice. Okay, maksudnya apa? 2 kali ganda daripada skor yang kedua. Jadi kita boleh tengok yang mana? Skor kali pertama mestilah 2 kali ganda skor yang kedua. So maksudnya dia boleh jadi ini. Nampak tak? Skor yang pertama ialah 2 kali skor yang kedua. Skor kita 2-1. 2 ialah 2 kali ganda daripada nombor 1 kan? Lagi apa? Apa lagi pilihan yang kita ada kat sini? Saya nak highlightkan yang mana? Last? Ya, madam. Mana lagi yang saya nak highlightkan kat sini? Korang dengar ke tak ni? Saya ajar ni. 1, Dengar, 2 dengar. madam. Dengar. 1, 2. 1, 2 boleh ke? Dia nak yang pertama tu mesti 2 kali ganda yang kedua. Kalau 1, 2 tu dia terbalik. 1, 2 tu ialah yang kedua tu 2 kali ganda yang pertama. So dia nak yang pertama tu mesti lebih besar lah. So kita ambil yang mana lagi? Mana yang saya nak highlightkan lagi? 63. 63. Okey. 63. Lagi? Lagi ke? 42. Yes, kita ada 42. Lain ada tak? Ni mesti 2 kali ganda kan? So kita ada 3 je. Jadi daripada sample space ni kita dapat jawapan kita 3. 3 daripada berapa? 3 daripada sample space total semua kita ada berapa? Ada berapa kotak ni dalam ni? Yang dalam ni? 36 madam. Ada 36. So jawapan kita ialah 3 daripada 36. Okay, ini kita boleh potong-potong jadi 1/12. Sebab tu jawapan dia 1/12 macam tu. Boleh?
Boleh madam. Okey, tengok soalan kedua. Walaupun soalan latihan kan, tapi saya tolong-tolong juga ni. Okey, soalan kedua. Two set of X and Y are given. Okey, so dia bagi kat kita dua set. Kita ada X, kita ada 1, 3, 5, 7, 9. Lepas tu kita ada Y. Y ialah kita ada 2, 4, 6. Okay, two numbers are chosen at random. One from set X and another one from set Y. Calculate the probability that the sum of the number is 9 or the product of the number is 18. Oh, ini complicated. Bukanlah complicated. Jawapannya ada dua soalan kat sini. Yang pertama ialah calculate the probability that yang pertama dia minta ialah the sum of the number is 9. Maksudnya sekarang ni dia pilih dua nombor tau. Satu daripada X, satu daripada Y. Okay. Kita nak guna probability tree macam mana ni? Okay, kita nak buat macam tadi pun boleh. Okay, kalau kita guna cara table. So kalau X, kita ada apa? 1, 3, 5, 7, 9. Okay, saya padam yang ni lah Saya terus buat kat sini boleh tak? Kita ada 1, 3, 5, 7, 9. Lepas tu kalau yang Y, kita ada apa? Y kita ada macam ni. 2, 4, 6. Okay. So, kalau kita buat table, dia jadi ini kan. Okay. So, kat sini pula. So, muat ke tak saya nak tulis ni? Muat kot. Okay. Saya besarkan kan. Okay, so sekarang dia kata dua nombor dipilih daripada X dan Y ni. Apa probability? Okay, kita listkan dulu dia punya sample space lah. So, kalau kita ambil X dulu lepas Y, maksudnya kita ambil X dulu kan, maksudnya kita ambil atas dulu. X dulu, lepas tu yang kat sini ialah Y kan. So, kita ambil atas dulu. Atas maksudnya kita akan dapat kat sini ialah 1, 2. Okay, dapat. Sorry, salah. Kena buang ni dulu. Dapat 1, lepas tu dapat 2. Oh, tak nak juga. Nak pakai colour lain. Okay, colour lain. Colour apa? Oh, ni lah. 1, lepas tu 2. Lepas tu kalau yang ini kita dapat apa? 3, 2. 5, 2. 7, 2. Ini 9, 2. Okay, kalau kita ambil yang ni pula. Ni kita dapat 1, 4. 3, 4. 5, 4. 7, 4. 9, 4. Yang ini 1, 6. 3, 6. Ini 5, 6. 7, 6. 9, 6. Okay, so kita dah ada list. Soalan pertama dia kata calculate the probability that the sum of the number is 9. Dekat mana yang sum of number is 9? So saya tulis dulu probability sum is 9. Okay, mari kita highlight kan. Mana yang sum is 9? Hasil sum tu ialah hasil tambah. Hasil tambah ni kita dapat 9. Yang mana kita dapat? 5, 4. Kita ada 5, 4. Okay, bila kita tambah kita dapat 9. Lagi? Ada lagi tak? 7, 2. Yes, 7, 2. Lagi? 6, 3. 6, 3. 3, 6. 3, 6. Kan? 6, 3 tak ada. 3, 6 ada. Ada lagi tak yang kalau kita tambah kita dapat 9? Okay, so tak ada kan? Yang ini 3 tambah 4, 7. 1 tambah 6 dapat 7. 5 tambah 6, 11. Okay, tak ada dah. Jadi probability the sum is 9. Yang ini kita dapat berapa? Ada 3 daripada, ada berapa sample space ni? 12. 15. 3 per 15. So sini kita dapat 1 per 5. Okay. Lagi satu dia nak OR. Okay, dia ada OR kat situ. Dia minta OR
Okay, sekarang ni yang kedua dia minta pakai colour lain pula. Kita ambil colour pink. Or the product of the number is 18. Yang ni pula dia minta hasil darab. Hasil darab dia, bila kita darab dua nombor tu kita dapat 18. Okey, yang mana? Hasil darab dia kita dapat 18. Yang ini 1 kali 2, 2. 3 kali 2, 6. 5 kali 2, 10. 7 kali 2, 14. Kita ada 92. Lagi? Hasil darab dia dapat 18. 1, 4, 4. 3 kali 4, 12. 5 kali 4, 20. 7 kali 4, 28. 9 kali 4, lagilah 36 kan. 1 kali 6, 6. 3 kali 6, 3 kali 6, 18 kan? So sini ada dua colour. Sekejap, saya buat bawah dia. Okay, colour kuning pun dia masuk, colour pink pun dia masuk. 5 kali 6, 30, ni lagi besar lah. So ada berapa? Ada berapa? 2/15. 2/15. Okay, sekejap Yang ini saya nak buang dulu. Okay, saya buat per 15 tu sebab saya nak guna sama. Yang ni ialah probability dia nak the product of the numbers is 18. Ada berapa? Dua je? Ada lagi tak yang saya miss? 4, 12, 5 kali 4, 20. 28 dia nak 18 kan? Tak ada memang dua je. So kita ada 2/15. Okey. Bila cakap or, kita tambahkan. Okey, tapi kelas, ada perasan something tak kat sini? Dekat sini, ada dua. Maksudnya, dalam soalan the sum of the number is 9 pun dia ada. Product of the number is 18 pun dia ada. So, bila dia nak or, kita kena tambahkan. So, probability the sum is 9 or probability the product is 18. Okay, kat sini kita ada 3/15 or kita tambahkan dengan 2/15. Tapi ada satu kotak ni yang awak tandakan dua-dua. Highlight kuning dia, warna pink pun dia juga. Bermaksud kalau awak tambah, yang ni ialah yang highlight kuning kan, 3/15. Lepas tu kalau awak tambah 2/15, maksudnya kotak yang sama ni awak dah kira dia dua kali. Okay, dia ada intercept dekat situ. Okay, kategori pertama pun dia ada, kategori kedua pun dia ada juga. Jadi kita kena tolak balik. Tolak balik berapa? Ada berapa ada berapa kotak yang dia ada terlibat dalam dua-dua kategori? Ada satu kotak je kan? Okay, yang lain semua tak ada yang double. Yang maksudnya dia double highlight tak ada. Kat sini ada satu je double highlight. Okay, satu kotak je. Maksudnya awak kena tolak balik dengan 1/15. Faham tak? Yang ini sebenarnya dia termasuk dalam kategori apa tu? Multiple event ke? Sekejap. Kalau nak panggil apa? Inclusive mutually inclusive event. Kalau tengok dalam yang macam ada apa chart tu yang saya buat macam ni tadi kan. Salah. Dalam yang nota tu. Dalam chart tu ada yang mutually inclusive event, mutually exclusive event ataupun not inclusive. Yang ini inclusive. Inclusive maksud dia termasuk. Inclusive dia termasuk. So apa maksud termasuk tu? Termasuk tu maksudnya dalam kategori dia dah masuk. Dalam kategori kedua pun dia masuk lagi. Okay, so bila ada inclusive event, kita kena tolak balik berapa yang terinclude tu. Terinclude dalam dua-dua event tu. Okay, dia ada dua event kat sini. Okay, event satu yang warna kuning, event warna pink. So, yang satu kotak ni termasuk dalam dua-dua event. So, kita kena tolak balik satu.
Okay, sebab tu nanti bila 3 per 15 tambah 2 per 15 dapat 5 per 15. Tapi tolak satu balik. So kita dapat 4 per 15 jawapan dia macam ni. Faham ke kelas? Susah pula buat online ni tak nampak muka kan. Kelas. Oh, kelas. Madam. Itulah dia dah senyap dah tu. Madam. Bila tak ada respon ni saya susah hati. Tengah faham kan, madam? Tengah faham, tengah hadam lah ni Tengah hadam. Kunyah-kunyah tak hadam susah juga ya. Kunyah kasih hadam Dengar madam. Okey, macam ni lah saya bagi awak buat dulu. Okay, buat dulu, try dulu buat mana yang boleh. Tapi jangan nanti kalau hari Isnin saya jumpa kata semua tak boleh puan. Tak boleh lah kan macam tu kan. Semua tak boleh. Macam mustahil lah kalau semua tak boleh. Okay, kena cuba juga. So nanti kita bincang balik hari Isnin lah. Okay, kita bincang hari Isnin. Nanti hari Isnin saya sambung lagi sikit ada conditional probability tu sikit je sebenarnya. Conditional probability. So hari Isnin tu nanti kita akan try habiskan semua probability. Dan saya nak ingatkan juga petang ni pukul 2.30 jangan lupa ada case study tu. Awak punya briefing tentang case study. Dekat Google Meet juga. Dekat poster yang saya share hari tu ada link ataupun nanti kalau tak saya share link lagi lah petang ni. Kejap lagi. Dia start pukul 2.30. Nanti saya share link ataupun kalau dekat poster tu, awak tengok balik poster tu scan je QR code tu nanti dia terus pergi dekat link Google Meet. InsyaAllah saya masuk Okey, dekat madam. petang ni. Masuk Kita dengar sama-sama. Yes. Saya pun tak tahu Sam ni punya case study buat apa. So saya pun akan dengar sama. Encik yang akan bagi taklimat tu nanti ialah Mr. Ho. Okay, Mr. Ho. So saya akan ada pensyarah-pensyarah pun akan ada bersamalah dalam tu nanti. Okay? So kita jumpa lagi petang ni Untuk masa yang ada ni saya akan biar you buat latihan dulu. Cuba dulu mana yang boleh. Okay, kalau nak tanya boleh tanya. Tanya kat Telegram lah. Boleh tanya kat Telegram Okey madam. Okay. So ada apa-apa lagi soalan nak tanya kelas? Madam Tak ada. buat sampai soalan nombor 6 Yang saya tengok soalan 6 pun boleh buat juga. 6 tu kalau 6 awak boleh pakai yang probability tree tu. Yang ranting-ranting. Okay, saya nampak yang ranting-ranting tu. Yang ini mungkin tak payah dulu. Soalan 8 macam boleh buat juga sebenarnya. Kalau you all boleh try lah. Ni dia cover dah. Yang ini dia termasuk dalam sama ada dependent or independent tadi tu. Sebenarnya semua pula dah boleh try. Kecuali soalan ni ialah soalan conditional probability. Conditional saya tak cover lagi. Yang ini soalan 10 ni macam yang kita buat soalan 1, 2 tadi. Awak boleh buat table boleh. Boleh buat probability tree pun boleh. Nampak tak? Sebab dia kata without replacement. Bila without replacement ni maksudnya ialah dependent event. Dependent event saya dah ajar. So dah boleh try. Okay, soalan 11 conditional. Soalan 12 pun rasanya conditional. Try dululah. Korang tengok soalan kan. Try je dulu buat semua. Mana sangkut tak apa. Nanti kita akan bincang hari Isnin. Boleh? Boleh madam. Boleh madam. Yang ini conditional, 13 conditional. Yang 14 boleh buat. Okay. Itu je lah. Maksudnya conditional 13 tu tak payah buat dulu. 11 pun tak payah buat dulu. Okay, yang ini
ni pun boleh cuba, tapi kalau rasa tak boleh tak payah buat dulu. Banyak tak option saya bagi kan? Okay, so jumpa lagi petang ni. Untuk sekarang buat latihan, ada apa-apa boleh tanya dekat Telegram, okay? So boleh saya end meeting? Boleh, madam. Okay, kelas. Jumpa petang ni. Terima kasih datang. Kelas Terima online. kasih, madam. Terima kasih, madam. Okay, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, bye. Madam. Ya.